Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlari dan berkejaranlah kamu untuk kamu dapatkan keampunan dosa-dosa kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga ini seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Surah Al-Imran ayat 133. Yang dihormati pengurusi dan ahli kuasa masjid, muslimin dan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita aturkan rasa syukur kita pada Allah di atas nikmat yang Allah bagi pada kita ni. Ya, kalau kita nak kira nikmat-nikmat yang Allah beri pada kita ni, tak terkira banyaknya. Ya, kalau kita nak sebut sasa, tak tersebut dalam hidup kita. Allah ajar pada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau mu nak kira nikmat-nikmat yang aku bagi pada kamu, tak terkira banyaknya yang aku telah siapkan untuk diri kamu. Kita ni pula, alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat yang banyak dalam hidup kita ni. Cuma alim ulama dia susun balik pada kita ni, nikmat gapo yang Allah beri pada kita ni. Siapa kita kena ajar mulut kita ni sentiasa bersyukur di atas nikmat yang Allah bagi pada diri kita ni. Ulama-ulama sebut nikmat yang pertama hak besar hak Allah beri pada kitanya ialah nikmat ijad dan nikmat imdad. Ni nikmat dalam hidup kita. Nikmat ijad maksudnya Allah jadikan kita ni manusia. Ni nikmat. Dalam banyak-banyak nikmat yang Allah jadikan makhluk, Allah cipta ke atas muka bumi ni, lalu Allah jadikan kita ni manusia. Kita tak jadi pokoknya dipanggil. Kita tak jadi batu bata. Kita tak jadi kayu kaya. Tapi Allah pilih kita jadi manusia. Ni nikmat ijad. Istilah agama dipanggil ijad, jadi manusia. Jadi manusia ni nikmat, alhamdulillah. Dipilih oleh Allah untuk kita jadi manusia. Bersama dengan nikmat ijad, Allah sediakan nikmat imdad. Nikmat imdad ni nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala lengkapkan segala benda dalam hidup kita. Segala hidup kita ni Allah dah tulis dah belaka. Rezeki kita banyak mana, kemudian kita nikah dengan siapa, anak kita berapa orang, tinggal di mana, semua ni dipanggil nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ni kita buat lagu mana sekalipun Allah dah tulis dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kalau berkumpul manusia nak bagi satu manfaat dalam hidup kamu, tapi kalau Allah kata tak dapat manfaat itu, tak dapat manfaat tersebut. Kalaulah manusia ni berkumpul nak bawa mudarat dalam hidup kamu, manusia ni berkumpul semua nak buat khianat pada kita, tapi kalau Allah kata tak kena, maka tak kena. Ini dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar dalam hidup kita ni nikmat yang pertama yang perlu kita rasa syukur sangat. Alhamdulillah aku jadi manusia. Kalaulah patut-patut dalam hidup kita ni, kalau Allah nak buat makhluk lain boleh sangat. Kalau Allah nak buat kita ni, nak jadi yang disebut dengan bukit-bukit boleh, nak jadi yang disebut dengan pokok-pokok boleh. Kalau Allah nak jadikan kita ni demikian. Tapi tak, Allah pilih kita jadi manusia. Ni satu nikmat yang besar yang Allah pilih pada diri kita. Mulut kita ni kena sebut alhamdulillah, aku jadi manusia ya Allah. Kamu tak pilih aku jadi makhluk yang lain. Kalau Allah nak buat kita ni makhluk-makhluk yang lain, tak mulialah sebagaimana mulianya manusia. Ini satu kejadian yang besar. Ya, dalam hidup kita kena rasa syukur. Alhamdulillah Allah beri nikmat ini sendiri. Ini nikmat yang pertama, ulama-ulama sebut. Yang kedua, nikmat yang kedua dalam hidup kita yang besar, ya Allah pilih daripada ramai-ramai manusia, Allah jadikan kita ni nikmat yang kedua. Nikmat kedua apa dia dalam hidup kita ni? Nikmat yang disebut dengan iman dan Islam.
Ini baru mari nikmat iman dan Islam dalam hidup seorang. Allah pilih kita diberi iman dan Islam. Allah tak bagi pada, patutnya bagi pada Donald Trump lah iman dan Islam ni. Patutnya bagi pada Lim Guang Eng lah, senang cerita ni. Iman dan Islam ni patutnya bagi pada siapa? Bagi pada orang-orang yang jawatan dia besar-besar. Tak. Allah pilih kita dalam ramai-ramai manusia. Allah pilih kita untuk diberi nikmat iman dan Islam. Susah ke senang untuk dapat nikmat iman dan Islam ni? Susah. Tak semua orang dapat. Dalam hidup kita, kita perhati demikian. Contoh yang mudah orang tak dapat nikmat iman dan Islam, siapa dia? Orang yang patut dapat tapi tak dapat dalam hidup dia. Dia ni dekat sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak dipilih oleh Allah. Abu Talib, contoh yang mudah. Dekat je dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kiranya orang yang pernah membesarkan Rasulullah. Umur 8 tahun duduk dengan Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah nak kahwin, dialah ia bawa pinangnya nak nikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Bila Rasulullah jadi Nabi dan juga Rasul umur 40 tahun, jadi Nabi dan juga Rasul, dialah yang mari ia tolong Rasulullah, tahu tahankan Rasulullah. Tapi bila dekat nak mati, bila Abu Talib dekat nak mati, Rasulullah pujuk Abu Talib, "Pak cik, tinggal pak cik seorang lagi tak mengucap. Orang lain semua mengucap belakang dah. Isteri pak cik Ummu Hani mengucap dah. Anak sulung pak cik, isteri pak cik Fatimah binti Asad dah mengucap dah. Anak sulung Ummu Hani mengucap dah. Kemudian tinggal lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tinggal lagi pak cik seorang lagi. Anak-anak belakang masuk Islam belakang dah. Mengucap pak cik, mengucap ya, sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammad Rasulullah. Sebut tu je pak cik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada Abu Talib. Ngilim kepala Abu Talib. Ngilim kepala tak sah. Muhammad, aku tahu Islam tu betul. Hak gapo hak membawa tu betul. Segala benda hak mengajar tu semua betul Muhammad. Azab kubur ni betul. Pada mahsyar tu betul. Segala benda hak mu sebut tu semua betul Muhammad. Tapi Muhammad, biarlah aku mati seorang dalam keadaan tak beriman pada Allah. Tiuk Rasulullah Tiuk Rasulullah tu pegang tangan Abu Talib. Ambil tangan Abu Talib ni. Bila pegang tangan Abu Talib tu, akak tangan doa. Ya Allah, mun tolong selamatlah kau pak cik aku seorang ni. Aku sayang kau pak cik aku ni. Aku takut ya kalau dia ni mati dalam keadaan gini. Selamatlah ya Allah. Doa pada Allah ni, minta ya Allah tolong selamat. Turun ayat Quran tegur Rasulullah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, mu tak layak nak beri hidayah pada siapa yang mu sayang. Tapi walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah pilih orang yang siapa yang selayaknya untuk diberi hidayah dalam hidup dia. Satu saya hamba sebut sebentar tadi, dalam hidup kita ni kita sebut alhamdulillah semua. Pada diri kita ni, aku ni Allah bagi Islam pada aku. Patutnya bagi pada pembesar-pembesar tu lah. Bagi pada orang tu, bagi pada orang ni. Tapi Allah bagi pada kita nikmat yang disebut yang besar dalam hidup kita, jadi Islam. Jadi Islam ni nikmat dalam hidup kita ni. Nak sebutnya pada diri kita ni, bersama dengan Islam Allah bagi iman. Iman ni maksudnya keyakinan. Masuk bersama dengan Islam. Ada orang yang diberi Islam tapi tak diberi iman. Iman ni maknanya keyakinan dalam hidup kita. Semakin lama kita dengan Islam, semakin kuat yakin. Aku bukan nak hidup di dunia je, tidak. Tapi lepas pada ni aku kena hidup dalam kubur. Yang menyebabkan bila kita fikir yang kita kena hidup dalam kubur ni, mari dalam pemikiran kita ni, hidup lepas pada ni aku kena hidup lagi dalam kubur. Lepas pada aku hidup dalam kubur, aku kena hidup lagi di padang mahsyar. Lepas pada aku hidup di padang mahsyar, aku kena hidup lagi. Ia disebut dengan nak melalui titian sirat. Siapalah masuk dalam syurga, siapalah masuk neraka. Bila kita mikir panjang dalam hidup kita ni, mula kita fikir, lagu manalah aku nak hidup dalam kubur mental lagi. Macam mana aku nak hidup saat mana hari pertama orang letak jenazah kita dalam kubur. Acu kita bayar sekali, jajan sekali. Orang yang ada iman ni, dia mikir waktu mana senyap dah kubur kita.
Sunyi je kubur kita ni. Waktu mana sunyi kubur kita tu, orang dah tinggal dah. Bunyi 3 tapak kaki, bunyi tak terakhir. Hak tinggal kubur kita ni sendiri. Hari yang kedua, cuba kita bayar tubi ular sebesar keluar ular tu sebesar tekuk utah. Disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar ular sebesar tekuk utah tu selera di tubuh badan kita ni. Duk belik tu badan kita ni. Keluar api pula tu kat depan muka dia. Kita mikir macam mana aku nak mampu ular ni. Macam mana aku nak, jangan ada ular hok duk mari duk main duk atas tubuh badan kita ni sendiri. Kita seorang-seorang dalam kubur. Acu kita bayar dalam hidup kita ni. Waktu mana hari ketiga pula keluar pula dengan ulat-ulat sebesar telapak tangan. Ulat-ulat tu bunyi dia tengah makan daging kita, kak daging kita ni. Makan daging kita ni. Orang yang ada iman, dia mula fikir, aku kena buat sesuatu atas dunia ni. Ni dia panggil, aku kena baca Quran. Aku kena bangun tahajud malam. Aku kena derma dalam hidup aku. Ni tanda ada iman. Aku kena mari dengar. Kuliah kena dengar. Ni tanda ada iman dipanggil. Bila kita ada ni, mikir panjang dalam hidup kita, mikir masa lepas. Lagu mana aku nak lalui? Lagu mana kita nak lalui di padang mahsyar Allah? Lagu mana kita nak lalui titian sirat? Hak selai rambut di belah 7. Rasulullah sebut. Haluhnya titian sirat tu. Bila kita boleh mikir gitu, tanda ada iman itu. Tanda ada iman. Kalau kita ni tak boleh mikir begitu dalam hidup kita ni, tanda iman kita ni nipis. Cek lagi iman kita. Biar dalam hidup kita ni, iman kita ni semakin bertambah tiap-tiap hari. Sebagaimana bertambahnya umur kita. Ni tanda apa dia? Allah bagi nikmat. Nikmat yang disebut dengan iman. Sebagaimana disebut oleh alim ulama, al-iman yazid wa yanqus. Iman ni dia bertambah dan juga dia boleh berkurang dalam hidup kita. Ni nikmat yang kedua. Yang kedua, ia besar dalam hidup kita yang kita kena sebut, alhamdulillah aku dapat nikmat ni. Bila kita tengok anak-anak kita baca Quran, bila kita tengok keluarga kita ni dah mula sujud pada Allah, ni semua ni tanda kita ni ada iman dalam diri kita. Iman kita ni jangan bagi cabut. Jangan dah cabut. Kalau dah cabut iman kita ni, yang menyebabkan di waktu ini kita ni berani buat benda yang dilarang oleh Allah. Tinggal maya, kita mula berani buka aurat, kita berani lawan syariat. Bila kita ni, iman kita ni semakin kita cabut tanggal daripada tubuh badan kita. 2. Yang ketiga, nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita ialah nikmat faqih dalam beragama. Dan ulama-ulama mula sebut pada kita ni. Saya nak sebut ni, kenapa nikmat? Kenapa Allah bagi pada kita ni nikmat? Biar kita ni rasa alhamdulillah nikmat faqih dalam beragama. Faqih dalam beragama ni maksudnya apa dia? Dalam hidup kita ni bukannya kita ngajar orang aja, tidak. Rasulullah sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang Allah nak bagi pada dia syurga, Allah mula faqihkan dia dalam agama. Faqihkan dalam agama. Allah nak bagi kebaikan dalam hidup kita. Lalu Allah faqihkan dalam hidup kita ni tentang agama. Mula kita faham tentang agama. Sama ada faqih dan agama ni, ulama kata dia mengajar orang dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mula mengajar ataupun hidup dia ni sentiasa nak belajar. Nak belajar, cari mana ada orang mengajar, dia akan mari. Mana ada orang yang buat kuliah, dia akan duduk. Kenapa dia nak faqih dalam agama dia? 2. Ataupun yang ketiga pada diri dia mengajar orang pun tidak, belajar pun tidak, tapi dia suka mendengar. Au sami'an. Rasulullah sebut dalam hidup dia dengar aja, rajin mendengar. Pergi duduk mana-mana ada majlis ilmu, dengar aja. Ada di kalangan kita gitu pada diri kita ni. Dengar aja. Rasulullah sebut ni tanda kamu faqih dalam agama. Islam ni dia nak suruh kita ni jadi 3 kelompok ni. Jangan kita ni mengajar tidak, belajar tidak, mendengar pun tidak. Rasulullah sebut fatuhlik, sebangsa-bangsa manusia, secelaka-celaka manusia. Hidup ni belajar pun tidak, mendengar pun tidak, mengajar pun tidak dalam hidup. Lepas tu kamu hidup ni ulaika kal an'am, macam binatang ya dalam hidup. Tak ada beza dalam hidup ni. Binatang pun makan minum, pun makan minum. Tidur bangun dalam hidup kamu ni
Kamu tak ada, hidup kamu ni nak tumpu pada diri kamu nak ke mana. Allah ajar dalam hidup kita ni mesti sentiasa belajar, mengajar, mendengar. 3 benda ni sentiasa wujud pada diri kita. Belajar, mengajar dan mendengar pada diri kita. Nak suruh dalam hidup kita ni, nak suruh beza kita dengan orang kafir, beza dengan orang munafik. Orang yang belajar, mengajar, mendengar ni Allah angkat darjat dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang yang berilmu di kalangan kamu, orang yang beriman dan orang yang ada ilmu, Allah angkat darjat lagi tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Darjat, kita nak faham darjat ni. Kita kata, ustaz, darjat ni untuk apa ustaz? Ada orang kita akan tanya, darjat ni lagu mana ustaz? Nak suruh faham dalam hidup kita. Gini mudah. Kalau kita nak sebut, kita ni masuk syurga, kita dengan anak kita masuk syurga, dua-dua ni masuk syurga. Tapi syurga kita dengan syurga anak kita ni beza. Beza dekat mana? Beza dekat ilmu. Ilmu yang ada. Katakanlah kita ni masuk syurga juga, tapi kita ada ilmu, kita ngapal ayat Quran 100 ayat. 100 ayat. Anak kita ni, dia ada ilmu, dia ngapal Quran 101 ayat. Beza 1 ayat je pada diri kita ni. Dalam hadis Rasulullah sebut, jarak dalam syurga tu di antara langit dan juga bumi. Darjatnya dia panggil. Anak kita ni masuk syurga, tapi syurga dia, darjat dia dengan kita ni sejarak di antara bumi sampai ke langit. 1 ayat je. 1 ayat je dalam hidup ni. Apatah lagi ilmu-ilmu yang lain yang Allah nak bagi. Maksudnya dalam hidup kita ni, hidup kita ni bertambahnya umur kita, bertambah ilmu. Bertambah ilmu, bertambah amal. Bila kita bertambah dengan amal, semakin bertambah amal kita, semakin dekat kita dengan Allah. Itu kedudukan dia panggil. Siapa peringkat mana kita ni kena jadi? Kalau orang tanya kita, ustaz nak jadi siapa mana? Siapa kita ni peringkat waliullah dia panggil. Wali-wali Allah. Ni kena ada pada diri kita ni. Aku mesti jadi satu peringkat di mana aku ni jadi wali Allah. Kita kata ada ke wali Allah dalam hidup kita ni? Ada. Alim ulama sebut ada. Dasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa-siapa yang buat khianat pada wali-wali aku isytihar perang dengan dia. Ulama-ulama bincang, wali ni macam mana? Wali ni mesti orang yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah ni maksudnya daripada ilmu dia, daripada amal dia, mendekatkan diri dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak bolehlah kita ngaku kita ni wali Allah. Kalau lepas pada ni pakai name tag wali Allah kita. Letak di dada kita jalan. Yang kita sebut ada orang, aku wali ni, aku wali. Wali ni dia tak tahu dia wali Allah. Dia sendiri pun dia tak tahu. Cuma Allah isytihar pada malaikat. Malaikat, ni wali aku ni. Aku sayang pada dia. Pakat saya berlaku pada dia. Itu cara demikian. Ni nak sebutnya dalam hidup kita ni, biar kita ni naik kedudukan kita ni, sampai peringkat kita ni, bila ada ilmu, kita ada amal soleh dalam hidup kita, menjadi wali-wali Allah. Dunia ni, siapalah timbulnya yang disebut dengan Dajjal, barulah wali-wali Allah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mana dalam kitab sebut demikian, bila dekat nak berlakunya kiamat, Allah mati semua orang-orang alim, orang soleh ni, Allah mati belakang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha la yaqbidu ilman intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah ni tak cabut ilmu daripada dada seorang tu, cabut ngejuk begitu tidak. Walakin biqabdil ulama. Tapi mu kena faham, bila matinya alim ulama, maka matinya ilmu. Bila matinya alim ulama ni, ilmu pun mati sama. Itu cara Allah nak matikan ilmu, nak tarik ilmu. Bila kita ni, Allah naik ke kedudukan kita jadi wali-wali Allah dalam hidup kita ni, dekat dengan Allah, dengan amalan-amalan kita ni, setiap hari pada diri kita, maka di waktu tersebut Allah mula isytihar, aku sayang pada dia, dan aku bagi tahu pada malaikat, siapa yang buat khianat pada dia, maka dia buat khianat pada aku. Tu kena siapa peringkat demikian dalam hidup kita ni. Biar kita ni, kerana apa dia? Kerana daripada faqihnya kita dalam ilmu Allah, sehingga kita ni menjadi dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni nikmat dalam hidup. Ayah-ayah, ibu-ibu,
kalau ada majlis-majlis ilmu, jangan tinggal majlis ilmu. Hadirlah, kita duduklah dalam majlis ilmu. Di mana saja pun kita ni, nak suruh kita ni sentiasa dekat dengan Allah. Dalam hidup kita demikian. 3. Yang keempat, nikmat yang keempat yang Allah bagi dalam hidup kita, nikmat ikhlas dalam beragama. Jadi ikhlas. Tak mudah kita nak jadi ikhlas. Allah, dia nak ajar supaya nak jadi ikhlas ni, siapa Allah turun ke surah Al-Ikhlas. Itu ulama-ulama sebut demikian. Besarnya nak jadi ikhlas dalam hidup kita. Kita nak jadi ikhlas dalam kita buat satu benda, nak buat kerana Allah. Tak mudah dalam hidup kita. Orang tanya, pergi masjid ada apa? Nak pergi dengar. Ada ceramah. Kenapa? Lepas tu dengar ceramah nak buat apa? Dengar ceramah kerana jamuan disediakan, dia sebut. Orang kita dalam hidup kita ni, dia mari benda-benda gitu dalam hidup. Ni dia hilang ikhlas, dia panggil. Orang tanya, rajin pergi masjid, maya jemaah? Ha, pergi maya jemaah. Berapa rajin maya jemaah? Kenal ke anak Tok Iman, dia sebut. Kenal dengan anak Tok Iman. Satu hari anak Tok Iman nikah, tak gigi dah dia ni. Nak sebutnya hidup ni, kita buat amalan ni kerana orang ke kerana apa dia dalam hidup kita. Dalam hidup ni kena buat kerana Allah. Orang tanya, berapa kemah rumah? Kita kata, tetamu nak mari. Last minute, tetamu telefon, tak ada marilah, ada kerja lain. Terduduk dia, menyesal aku kemah rumah tadi. Kalau aku tahu gitu, aku tak kemah lagi rumah. Hidup kita ni kita buat kerana orang ke kerana Allah. Dalam hidup kita ni, ilmu hak kita ada, biarkan Allah. Segala belajar kita kerana Allah. Segala benda yang kita buat kerana Allah. Kerana Allah ni, kerana apa dia? Kerana kita ni hamba Allah, bukan hamba orang dalam hidup. Bila kita ni hamba Allah, mulut kita ni bila kita boleh buat segala benda kerana Allah, mulut kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu, bila kita keluar bilik air, mulut kita sebut Alhamdulillah. Bila kita selesai makan, mulut kita sebut Alhamdulillah. Bila kita bangun daripada tidur, mulut kita sebut Alhamdulillah. Waktu mana kita sebut tu, betul-betul ikhlas kerana Allah. Bangun tidur pagi tadi, mulut kita sebut Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Waktu mana kita sebut Alhamdulillah tu, betul-betul kita ikhlas kerana Allah. Dia panggil demikian dalam hidup kita ni. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala ajar. Hidup ni biar kamu kerana Allah, kerana Allah. Bila kamu kerana Allah, lalu kamu syukur, Alhamdulillah, aku boleh buat dalam hidup aku ni kerana Allah. Dalam pada diri kita ni. 4. Dan kita sedang menunggu nikmat yang kelima. Nikmat yang kelima yang besar. Lepas pada nikmat ijab imdad, lepas tu nikmat iman dan Islam, nikmat faqih dalam agama, nikmat ikhlas dalam hidup kita ni. Ikhlas ni susah ni. Kita nak jadi ikhlas dalam hidup kita ni, siapa Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Bukan sekadar Allah jadikan surah Al-Ikhlas ni, bukan Allah jadikan macam surah biasa-biasa, tidak. Surah Al-Ikhlas ni, surah Qul Huwallahu Ahad tu, kalau kita baca tu, Allah jadikan kita baca sekali je surah Al-Ikhlas, sama dengan kita baca 1/3 Al-Quran dalam hidup kita. 2 kali je kita, tiap-tiap hari ni kita baca Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 2 kali. Macam kita baca, pahala dia macam kita baca 2/3 Al-Quran. Kemudian kita baca 3 kali. 3 kali Rasulullah sebut. Baca 3 kali je surah Al-Ikhlas. Tiap-tiap hari sama dengan baca sebuah Al-Quran. Sebuah Al-Quran. Tapi cuba kita tanya, boleh tak kita baca 3 kali sehari surah Al-Ikhlas? Di kalangan kita boleh, tapi tanya buat tu boleh tak? Masa kita nak buat, tak boleh tiap-tiap hari. Cuba kita perhati betul-betul, tiap-tiap hari ni mesti kita tinggal nak baca surah Al-Ikhlas ni. Padahal kita kata mudah je baca ni, patutnya. Tapi ramai mana orang kita ni lepas tak ada nak baca surah Al-Ikhlas setiap hari 3 kali. 3 kali ya. Setiap hari kita baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas sama dengan sebuah Al-Quran. Sejak pagi tadi kan, kalau kita tanya, sejak bangun pagi tadi, siapa ke lelan waktu duha kita ni, kalau kita tanya, siapa yang baca dah surah Al-Ikhlas 3 kali, tu angkat tangan.
mesti tak terakak tangan kita. Baik tak sah akak senang kita. Nak sebutnya payahnya pada diri kita ni nak baca surah Al-Ikhlas. Dalam hidup kita ni payahnya nak baca, lebih payah lagi kita nak jadi ikhlas. Sebagaimana payahnya kita nak baca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, lebih payah lagi untuk kita menjadi seorang yang ikhlas dalam hidup. Hidup kita ni ada je benda lain yang mari retai tengah-tengah tersebut yang menyebabkan kita jadi hilang ikhlas dalam kehidupan kita. Ni nikmat yang keempat, nikmat yang kita sedang tunggu dalam hidup kita ni. Nikmat apa dia? Dalam hidup kita ni nikmat husnul khatimah. Nikmat mati dalam keadaan husnul khatimah. Ulama kata, siapa yang nak mati husnul khatimah, dia jaga empat-empat ni. Jaga betul-betul dalam hidup dia empat-empat perkara awal-awal yang kita sebut tadi. Bila kita boleh jaga empat-empat nikmat yang kita dapat tadi, yang kelima ni mari mudah dalam hidup kita. Mudah dapat husnul khatimah. Dalam hidup ni, rumah besar, kereta mewah, jawatan hebat, tapi kalau mati, mari saat mati, tiba-tiba mati dalam keadaan tak boleh mengucap. Tak ada faedah langsung hidup. Tak ada faedah langsung hidup. Hidup kita ni, rumah besar, kereta mewah, anak-anak cerdik belaka masuk universiti, harta benda kita banyak, pengaruh kita ramai. Bila mati, masuk kubur, masuk neraka terus. Tak ada faedah langsung hidup. Biar hidup kita ni ada manfaat. Hidup yang ada manfaat ni bagaimana? Bila hidup kita ni segala benda kita boleh dapat, bila mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah ni, mati ya bagaimana? Ulama-ulama tanya. Kita tanya, lagu mana ustaz nak mati dalam keadaan husnul khatimah ni? Dalam hidup kita ni. Ulama-ulama jawab, mati husnul khatimah ni, yang pertama mati dalam keadaan boleh mengucap. Yang kedua, ulama sebut lagi, mati husnul khatimah ni, mati dalam tempat yang baik. Mati tempat yang baik. Mati mana? Mati Mekah, mati Madinah, mati di Palestin, di Masjid Aqsa. Ni mati tempat yang baik dia panggil. Tempat yang baik. Ataupun dalam rumah kita pun tak kisah dah, tapi rumah ya kita ni bangun ke dalam keadaan penuh keikhlasan. Rumah tangga kita ni. Kemudian mati husnul khatimah ni, selain daripada tempat yang baik, masa yang baik. Masa yang baik. Masa bila? Lepas pada habis Ramadan, ngadak depan Allah kita. Habis buka puasa, ngadak depan Allah. Selesai baca Quran, ngadak depan Allah. Setiap kali mana kita buat benda yang baik, hujung tu kita mati. Hujung tu kita meninggal dunia. Lepas pada selesai buat benda yang baik, lepas sedekah, lepas bagi harta benda kita ni, lepas pada kita buat demikian, tiba-tiba kita ni mati dalam keadaan yang di tempat yang baik, suasana yang baik. Semua orang tengok, tengah-tengah sujud, meninggal dunia. Maknanya, mati orang ni mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah ni, tak mudah nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Kerana, kebanyakan orang, bila dekat nak meninggal dunia, mari gangguan dalam hidup dia. Gangguan ni, mari dalam diri kita ni, rasa nak marah, rasa tak suka, rasa benci. Syaitan ni mari, kata, berapa yang kamu kena mati ya? Ya, umur kamu baru 60 lebih. Baru 63 tahun, nak mati dah. Orang lain 93 tak mati-mati lagi. Nak sebutnya, syaitan ni mari ganggu. Dalam hidup kita ni syaitan dia ganggu. Ganggu pada diri kita, mu baru sah nyakit. Orang lain 7 nyakit tak mati-mati lagi. Dia mari ganggu. Yang menyebabkan kita ni jadi benci. Tak suka. Dalam hadis Rasulullah sebut, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Siapa-siapa yang suka jumpa dengan Allah, Allah sebut, siapa-siapa yang suka bila dekat nak mati tu, mari perasaan suka, tak sabar nak mati. Sukanya dia bila malaikat kata, anak Adam, aku cari setitik air, mun telah tak ada dah. Aku cari selangkah, mun melangkah tak ada dah. Aku cari rezeki kamu, tak ada dah. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ni. Sebut keluar tu, bila sebut keluar tersebut, jiwa kita ni, semua sendi-sendi kita ni mula bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bagi salam semua dah. Masing-masing ni suka. Wajah kita pun berubah dah. Suka aku, rehat dah tubuh dia aku. Masa untuk berehat dah tubuh dia aku ni. Maknanya masa tersebut husnul khatimah kita dapat. Jangan kita mari tak suka. Bila dekat nak menghadap depan Allah, mari benci. Tak suka kita. Bapa yang aku, bapa yang aku.
Kenapa orang lain tidak? Aku ni kena mati dulu. Aku ni tak selesai lagi gini. Aku tak selesai lagi. Wa man kariha liqa Allah. Siapa-siapa hok benci jumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah. Allah pun benci jumpa dengan dia. Allah pun tak suka jumpa dengan dia. Maksudnya lagu mana kita nak husnul khatimah ni? Jaga dua tiga perkara depan. Di antaranya ulama kata sentiasa hidup kita ni bersyukur. Bersyukur sebut alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, janganlah kita kata, bapalah aku ni dapat gini. Jangan. Tengok muka tok lelaki kita, bapalah aku ternikah dengan dia ni. Jangan kita gitu, jangan. Bapalah aku dapat anak jenis gini. Jangan kita ni keluar benda-benda gitu. Dalam hidup kita ni, biar kita ni, alhamdulillah, aku ni, anak-anak awak balik dalam hidup kita ni, tunjuk ketusan periksa, merah. Kita pun sebut, alhamdulillah, ada juga ketusan periksa. Walaupun merah sekalipun. Dalam hidup kita ni, alhamdulillah. Nak sebut, ada sebab ni, hamba sebut ni. Bapa nak sebut? Kerana, Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat di kalangan hamba aku ni, jenis hidup bersyukur dalam hidup. Kita ni, nak syukur ni, nak sebut alhamdulillah ni payah. Itu. Dalam masa yang sama, kenapa kita kena sebut alhamdulillah sama dalam diri kita ni? Syukur sama dalam hidup kita. Kerana Allah nak tambah lagi rezeki yang lain. Kita kena ingat dalam hidup kita ni, la in syakartum la azidannakum. Allah sebut demikian. Kalau mau bersyukur, aku tambah lagi nikmat pada kamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sebut lagi. Kalau kamu kufur, mu tak reti syukur dalam hidup kamu, tak reti dalam hidup kamu ni nak ingat pada Allah, inna azabi lasyadid, azab aku ni amat pedih. Tanda kita ni kufur lagu mana? Kita buat maksiat dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Ni tanda kufur. Tak maya Allah bagi nikmat, tak dengar Allah bagi nikmat dalam hidup kita. Kita ni lawan perintah Allah. Lawan ni kadang-kadang mulut kita tak sebut, tapi perangai kita buat.